Okey kawan, inilah yang dipanggil sebagai lembing daun buluh keretakan guard. Mana keretakan guard ni? Dia banyak dia punya ketandaan guard dia. Kita lihat secara makro bagaimana rupa bentuk lembing ini. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera kawan. Ini lagi satu lembing yang ada dalam koleksi aku. Dia menarik dan dia ada ketandaan yang dipanggil sebagai keretakan guard. Dia nampak buruk sebenarnya, tapi sebenarnya ada peranan yang tertentu lah. Okey, kita tengok sebelah pula. Ini secara keseluruhan kita lihat dia punya keadaan lembing. Ini adalah lembing yang berasal daripada negeri Kelantan, berasal daripada negeri Kelantan, yang agak menarik pada aku sebab aku belum pernah jumpa lagi jenis lembing yang begini, dan dia mempunyai banyak ketandaan pada bahagian bilah dia ni. Okay. Dia nak dikatakan sebagai besi sebatang tak juga, sebab kita boleh nampak ada perbezaan tone kat situ kan, menunjukkan dia ada jenis berpamor kan. Okey, ini pada bahagian yang sini. Okey, kita lihat pula pada bahagian yang sebelahnya, lebih kurang begini rupa dia. Dia agak bilahnya bersih, tak seperti yang macam di sebelah tu, yang satu lagi tadi. Dia lebih nampakkan alur ketandaan atau pamor. Okey, ada beberapa ketandaan yang kita nampak ketandaan yang jenis titik ni kan. Okey, pangkal dia. Ini bahagian hulu dia. Okey, hulu dia adalah jenis hulu ataupun gagang ataupun pemegang jenis larik. So ni aku dapat ni dalam keadaan yang begini, asal package dia dah cantik lah. Kita tengok kat sini. Okey, dia telah dipasang dengan temin besi ni. Dia bukanlah perak besi. Okey, so, okey, dia jenis hulu larik. Okey, tengok bahagian kepala ya. Okay. Dia nampak macam apa, macam bentuk puting lah. Ia disebut sebagai ketandaan retakan guard. Sebab bila kita tengok secara kesuram je ni, seolah-olah nampak bilah tu dia retak. Okey, tapi kalau kita tengok secara dekat, beginilah rupa bilahnya. Dia dah ada kesan apa? Kesan kakisan yang nyata di situ. Okey. Okey. Yang ni yang kita nampak macam jalur-jalur, bukan jalur, macam lekukan ni kan. Inilah dia yang ketandaan retakan guard. Retakan guard ni agak banyak sini. Kita tengok kat sini 1, 2, 3. Okey, 4, 5, 6, 7. Ni aku tak pasti kira tidak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas tu dekat sini 13,
Tak pasti kat belah yang ni ada tidak. Sebelah sini tak ada. Sini tak ada, dia sampai sini je. So ada 13. Agak menarik bila dia ada ketandaan guard kat situ. 13 ni kalau mengikut pemahaman aku, apa yang aku belajar, 13 ni adalah mewakili 13 rukun solat, dan juga mewakili 13 sendi pada tubuh badan manusia. Dan dekat tubuh badan manusia memang ada 13 sendi. Itu dia punya logika falsafah di sebalik kenapa ada 13 tanda ni lah. Jadi menunjukkan ketandaan guard yang ada ni sebagai perlindungan kepada tubuh badan kita untuk sebuah jasad lah. Daripada lagipun kalau kita memahami falsafah ketandaan guard ni adalah menghalang pergerakan musuh. Dia tengok pula dia letak di mana bilang apa kan, sama ada daripada bahagian pangkal, bahagian tengah, bahagian hujung. Okey, jika ada ketandaan guard di pangkal atau hujung, bermakna ia adalah untuk menyekat kemarahan musuh daripada depan dan belakang. Ini peranan dia lah, falsafah dia. Jika ada ketandaan guard di bahagian tengah ni pula, dia lah untuk menghalang kemarahan musuh di sebelah kiri dan kanan. So ni atas, ni kalau dia ada di atas adalah untuk menyekat daripada bahagian belakang, ni menyekat pada bahagian depan, yang ni di tengah-tengah adalah menyekat kemarahan musuh daripada kiri dan kanan. Ini kelebihan dia lah, dia punya falsafah di sebalik ketandaan retakan guard. Ini yang jenis macam ni agak susah nak jumpa, susah nak nampak, sebab kita akan selalu nampak jenis yang bilahnya nampak bersih, ada berpamor, dan kalau ada ketandaan guard ni pun dia tidak begitu ketara. Dia akan ada satu di bawah, satu di tengah, satu di bahagian hujung. Ni lain. Ni nampak boleh katakan daripada bawah sampailah ke atas bahagian pucuknya ada ketandaan guard. Ini jumlah ketandaan guard yang ni adalah 13. 13 ketandaan guard situ. So kat sini juga ada dia punya jarum sepucuk dia tu. Okey. Ada jarum sepucuk dia, kita pusing tengok. Okey, ada jarum sepucuk dia, nampak sini. Ni. Tu jarum sepucuk dia. Ni yang jarum sepucuk ni ataupun boleh disebut sebagai ketandaan alif lah. Ketandaan alif ni adalah menunjukkan dia satu tanda sebagai tanda kekuatan pada tubuh manusia. Sebab kalau ikut dalam falsafah ilmu tasawuf, huruf alif ni adalah tubuh badan manusia yang berdiri tegak. Okay, kita tengok pula di sebalik yang di sebelahnya pula. Okay, dia tak berapa nampak sebarang ketandaan yang nyata seperti di sebalik bilah yang tadi lah. So yang ni dia lebih nampak macam macam alu anak sungai. Dia ketandaan yang bergaris ni ada macam ketandaan bertitik situ. Ni satu, itu titik tengah, itu ada titik yang panjang. Yang ni aku tak pasti apakah tujuan titik ni kan. Kalau kita perhatikan ada satu kat sini, okey, itu sini, itu kat sini, itu dia bertitik sini, ada berapa, 1, 2, 3, itu ada titik, titik tengah, itu 1, 2, itu dia sambung ke sini 3. So mungkin ni ada maksud yang tertentu, mungkin lah, ni aku punya pandangan. Bila ada tanda-tanda macam ni, dia berperanan untuk sebagai tujuan perlindungan, sebagai ataupun sebagai pasak. Jadi dia mematikan gerak musuh terus, dia pasak gerakan musuh. Okay. So yang lain ni macam jenis pamor kulit kayu. Nampak dia macam tu kan. Ni pamor macam pamor kulit kayu lah. Okay. Ni sampai ke bahagian pucuk dia. Okay. Begini rupa besi dia. Sebab aku dapat memula besi dia dalam keadaan gelap dia macam gelap macam ni lah. Ni macam ni. Ni bahagian ni yang tak boleh hilang, bahagian ni seolah-olah macam okey, kalau kita tengok dia punya kesan kakisan dia ni, okey, ni seolah dia macam dimakan kesan okey, dulu ni pernah bertikam kot, kesan darah kot.
So darah tu dia jadi sebab darah manusia ni dia boleh menghakis tau sebenarnya, menghakis besi. Ni. So ini bukanlah barang apa orang kata macam disengaja dibuat-buat kan. Tidak. Ni memang keadaan dia secara semula jadilah. Okey. Ini hulu dia ni aku yakin dia baru dipasang lah. Mungkin asal je ni dia tidak ada hulu yang begini. Mungkin hulu dia, mungkin dia punya gagang dia lebih panjang, lebih, mungkin kalau dia tidak digunakan untuk jenis yang pemegang jenis panjang, dia pemegang yang lebih kurang panjang satu lengan. Dia sesuai untuk apa, untuk menikam untuk jarak dekat. Sebab kalau kita tengok pada besi dia ni, dia bukan jenis besi yang berpamor macam besi yang ada apa, ada miang ataupun jenis berpamor. Okey, aku ambil contoh. Kita ambil contoh macam ni. Okey, besi yang berpamor macam ni. Okey. Walaupun dia nampak setara color dia tu kan, nampak macam sama, tapi okey macam ni dia ada pamor. Okey, satu. Lepas tu okey, yang ni lagi satu leming kait ni. Okey, kita tengok leming kait ni pun, leming kait ni pun jenis besi yang padu juga. Okey. Dia ada pamor. Okey. Pamor ni kita nampak pamor miang di situ. So yang ni dia tak ada sebarang pamor yang menyerlah. So aku boleh anggapkan, ini pandangan aku ya. Aku boleh menganggapkan bahawa bilah lembing ini digunakan dalam pertempuran. Sebab besi dia memang jenis yang tengok kalau berpamor macam miang apa semua tu, jarang dia akan gunakan benda tu untuk menikam, sebab dia akan elak untuk terkena darah. So dia besi ni, kalau kita rasa dengan tangan pun dia jenis yang jenis besi yang licin. Asalnya mungkin permukaan dia begini. Yang asalnya mungkin permukaan dia begini. So yang ni mungkin tak pasti apa kenapa jadi macam ni. Mungkin sebab kakisan tu ya, tapi apakah yang menyebabkan kakisan? Apakah dia terkena dalam air? Apakah dia terkena air hujan? Ataupun apakah dia terkena, dia pernah menikam orang ke apa ke? Wallahualam. Tak dapatlah aku nak menyatakan kat situ kan. Sebab aku boleh menyatakan bahawa ini adalah kesan kakisan. Begitulah lebih kurang. So begini rupa dia. So dia bilah yang padu. Kalau kita nak mengira dari segi besi pula, dia adalah bilah yang padu, bilah yang sangat keras. Dia bukan bilah nipis. Kalau kita tengok di situ secara pandangan sisi dia, okey, orang boleh lihat pandangan sisi dia. Okey, tengok pandangan sisi dia, bilah dia jenis apa, kalau pandangan keratan rentas dia adalah jenis cembung. Ni bahagian ni nampak cembung. So dia adalah bilah yang padu. Okey. So dia bilah yang lurus, dia bukan bilah ada lok sinandi ke apa, tak ada. So kalau kita tengok daripada sini, dia adalah bilah yang lurus. Dia tidak ada lok tersembunyi ataupun lok sinandi. Okey, korang boleh nampak tu kan. Sebenarnya ada cerita menarik di sebalik lembing ni kawan. Menurut saudagar senjata, iaitu Ustaz Anwar Jibril, aku membelinya daripada Ustaz Anwar Jibril. Okey. Bilah ni kepunyaan seorang guru sekolah pondok. Okey. Guru sekolah pondok ni telah membuat jualan amal lah untuk mendapatkan dana bagi membina sekolah pondoknya di negeri Kelantan lah. So aku telah ditawarkan oleh Ustaz Anwar Jibril untuk memaharkan ni lah bilah ni. So aku bersetujulah atas niat untuk membantu sekolah pondok tu lah. Okay. Ini kepunyaan peribadi tuan guru sekolah tersebut. Okay. Menurut cerita beliau lagi, lembing ini pernah digunakan ketika era pertembungan dengan Kelantan, kerajaan Kelantan petani dulu dengan Siam. Yalah, ni antara senjata yang digunakan oleh orang tempatan, orang Kelantan, orang petani untuk melawan tentera Siam dululah. So besar kemungkinan
senjata ini pernah melalui pertempuran dan mungkin melibatkan pertempuran berdarah lah. Ini yang menarik je. Sebab memula dulu, kalau kau nak tahu, masa aku memula dapat benda ni, bahagian ni apabila dipegang dia sangat terasa macam sakit kepala tau. Ni bahagian ni, yang ni. Dan dia sangat bila kita usik tu, dia rasa macam berdenyut. Ni kawasan ni. Tapi kemudian aku bersihkan dia. Untuk menghilangkan rasa macam tenaga yang tak berapa sesuai dengan aku lah. So tenaga dia agak menyakitkan kepala. Dia kat sini lah. Kalau tu antara punca kekuatan dia lah, tenaga dia kan, kat sini. Itu aku kata tadi, bahagian ni yang agak lain sikit dia punya karat tu. Kalau kita tengok kesan karat tu, kakisan dia kan. Ni bahagian ni nampak. So ni bahagian ni yang agak signifikan lah untuk bilah ni. Alhamdulillah, niat aku memang untuk membantu sekolah, untuk pembinaan bangunan baru sekolah pondok tu dapat dilunaskan lah, dengan memaharkan lembing ni lah. Okey, lebih kurang beginilah cerita di sebaliknya. Inilah dia lembing daun buluh yang berasal daripada negeri Kelantan, okey, yang dipanggil sebagai lembing daun buluh keratakan Gad. Ni dia keratakan Gad. Okey, terima kasih untuk tetapan umum.